Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara Ila? Okey, kalau clear Ila teruskan. Kita mulakan majlis kita dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ila kenalkan diri dulu. Nama Nik Nabila. Boleh panggil Ilah je. Okey, Ilah seorang suri rumah dan mula buat SKV pada Januari 2022 lah tahun ni. Ready dah ke? Tuan Wahid dah in the house. Okey. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke Tuan Wahid? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey, Ilah sendiri belum lagi kenal, betul-betul kenal lagi siapa Tuan Wahid. Jadi boleh ke Tuan Wahid perkenalkan diri seberingkas? Alright. Okay, so sebelum tu pagi. Apa khabar semua? Terima kasih kepada Al-Miskat sebab menjemput saya lah untuk buat sesi perkongsian. So saya dah dapat lah soalan-soalan tu, ada 7 soalan dan yang pertama tadi nak perkenalkan diri lah. So sedikit tentang saya, ada ke yang menonton kita punya live ni hari ni? Cuba komen sikit dekat ruangan komen tu. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Alright. Okay. So minta bantuan jugalah share dekat kawan-kawan lah. Manalah tahu ada yang nak belajar kan. Alright. So nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya berumur 43 tahun. Sudah berkahwin, anak 2 orang. Saya lahir dekat Sungai Petani Kedah, tapi membesar dekat Felda Keratung di Pahang. Saya anak peneroka Felda lah. Lepas tu saya sambung belajar dekat universiti dekat Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Dan lepas habis belajar tu saya dapat offer bekerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. So lahir dekat Kedah, besar dekat Pahang, belajar dekat Sabah, kerja dekat Sarawak. So saya ni satu Malaysia lah. Alright, and then masa saya bekerja tu saya buat bisnes lah, buat bisnes sambil-sambil, buat kereta sewa. 2011 saya start kerja tu 2005 dekat Sarawak. Lepas tu 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya fokus buat bisnes kereta sewa lah. 2017 saya daripada Bintulu Sarawak saya pindah ke Selangor lah. Sekarang ni saya tinggal dekat Selangor lah. Itulah seberingkas tentang saya. Wah, panjang tu. Dia punya perjalanan dah banyak tempat kini dah terbuka dah sangat dah fikiran ni. Okey, yang kedua, boleh tak macam mana Tuan Wahid share tertarik untuk buat SKV? Apa yang menyebabkan tertarik sangat nak SKV? Okey, macam mana saya boleh tertarik join SKV? Sebab sebelum ni saya ada bisnes lain. Saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2000. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Saya buat sambil-sambil lah. 2011 saya nampak bisnes tu boleh pergi jauh. Saya berhenti kerja dan saya memang buat full time buat bisnes kereta sewa daripada 2011 sampailah tahun 2020 kan. So masa tahun 2020 tu bila COVID datang dengan PKP-nya, saya punya bisnes daripada sebulan boleh dapat 400,000, 500,000 kan. Terus turun sampai kosong, langsung tak ada income. Sebab apa? Pelancong tak boleh masuk. So saya punya bisnes ni banyak bergantung kepada pelancong. So memang masa PKP tu terus zero, langsung tak ada income. Sangat terkesan. So masa awal PKP tu saya kira macam cuba jual produk orang lah. Cuba-cubalah jual macam-macam lah, kerepek lah, rendang lah, kambing perap lah, popcorn lah. Cuba je lah sebab kita cuba cari pendapatan untuk ganti pendapatan bisnes kereta sewa kan. Cuma bisnes tu last kira tak untung lah kan. So banyak faktor lah kan. Produk tu semua bagus. Antara dia macam HQ tak bagi training. Lepas tu HQ pun dia
tak sediakan bahan marketing kan. Kita cuma ambil produk, kita yang kena buat semua. Training kita kena buat, bahan marketing kita kena buat. Lepas tu saya tengoklah sistem bisnes tu dia ketinggalan zaman lah, sistem stocking agent kan. Sebab kita kena pegang barang, lepas tu kita kena packing barang, kita kena push barang. So benda tu memang nampak margin besar, tapi bila tolak-tolak lah kita pun duit kita habis bayar ni lah, bayar kerja kita lah, tak nambah untung kan. So lah bisnes tu saya sempat buat lah dalam 9 bulan. Lepas tu saya punya saving pun habis. And then saya start join SKV ni sebab apa? Saya mencari ada tak apa-apa bisnes yang modal dia rendah kan. Lepas tu macam tak perlu pegang stok. Saya cari sebab saya dah serik dah dengan bisnes-bisnes yang sebelum tu. Modal rendah, tak payah pegang stok. Lepas tu kalau boleh lah HQ sediakan bahan pemasaran. Macam testimonial ke apa saja, kalau boleh HQ bagi. Dulu kita kena buat sendiri. Testimonial customer kita kena buat sendiri. Memang penat gila kan. Lepas tu kalau HQ boleh bagi training, itu memang saya mencarilah company macam tu kan. And then model bisnes tu kalau boleh the latest lah. Saya tak nak lagi model bisnes yang pegang stok, nak kena packing barang, kena push barang. Sebab apa? Nampak je untung tapi tolak-tolak lah kita pun tak nampak duit kan. So saya ditakdirkan sebenarnya saya dah kenal lama SKB ni. Sebab apa? Daripada tahun 2017 saya dengan founder tu belajar sama-sama. Cuma kenal tapi saya tak ambil pot pun pasal bisnes dia. Sebab apa? Saya masa tu masih lagi fokus kepada bisnes kereta sewa. Jadi ada, bila bisnes saya tu jatuh, and then saya pun mencari bisnes-bisnes yang modal rendah apa semua kan. So tapi masa tu saya tak tahu lagi SKV sebenarnya dia baru bertukar sistem. Dulu kalau nak jadi ejen SKV modal 20,000 dululah. Tapi bila COVID, bila PKP, SKV pun dia bertukar bisnes dia daripada dulu sistem stocking agent, dia bertukar kepada sistem dropship. Maknanya kita modal RM60 dah boleh run bisnes kan. So saya antara orang yang awal lah. Sebab apa? Sistem tu dia lancarkan pada September 2020. Tapi sistem tu macam ada benda yang tak betul, dia orang repair and then dia orang relaunch balik pada Januari 2021. Saya join SKV pada Februari 2021. So antara orang yang tak awal lah. Okay. Awal dengan yang sistem baru lah. So saya masuk memang sistem dropship, memang tak ada pegang barang. And then kenapa saya boleh terjebak tu, antara benda lah saya sedang mencari solution untuk masalah berat badan. Masa tu saya ada masalah berat badan. Berat badan saya dah kira macam belum obesity lagi tapi dah masuk kategori overweight. So saya pun ada gunalah juga produk-produk untuk turunkan berat badan tapi tak jalan. And then macam SKV ni memang ada produk untuk turunkan berat badan. So saya tengok SKV ni why not saya cuba. Lepas tu macam saya punya isteri pun ada masalah kesihatan, dia ada masalah asma, dia ada masalah HB low kan. So kita mencari produk-produk yang boleh improve kita punya kesihatan lah. So that's why saya faktor bisnes jatuh, saya mencari peluang bisnes and then saya pun nak sihat lah. So macam itulah terjebak dengan SKV. Salah satu sebabnya obesity. Tuan Wahid sendiri dengan wife lah kan? Saya masa tu dah belum masuk kategori obesity lagi tapi dah overweight. Tapi kalau tak kontrol tu saya pun boleh jadi obesity lah. Betul. Alhamdulillah. Okey, kiranya sudah berapa lama kalau berkecimpung dalam SKV secara serius? Saya daftar tu pada 15 Februari 2021. So kalau nak kira kan saya setahun lebih lah. Macam sekarang ni bulan Mac kan. So baru setahun sebulan lah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau dari segi marketing ataupun teknik jualan ataupun nak recruit agent, apa cara Tuan Wahid gunakan atau ikhtiar? Kalau nak cerita ni panjang ni. Ada ke yang nak dengar ni? Ada. Teknik marketing cara guna. Kita ada masa ke nak cerita ni? Ke nak cerita lengkap ke nak cerita sikit-sikit je? Bagi point, huraian sikit. Okey dah.
Ya, okay. Cuba komen sikit kalau ada yang nak tahu macam mana saya buat. Alright, cuba komen. Komen lagi. And then siapa yang dah menonton tu boleh tolong share. Siapa yang dah share, komen dan share. Bagi banyak sikit lah belajar kan. Alright. Tuan Rosli Kamelia ni dia cakap saya tak obes. Tuan Wahid je overweight. Tu saya punya isteri tu. Dia memang tak gemuk. Saya je itu lebih gemuk kan. Okay. So dekat sini saya ada tulis mana ada 5 benda lah, ada 5 benda yang saya buat. Alright. So saya dari segi marketing tu saya memang menggunakan 100% zero cost marketing. Langsung tak ada buat iklan berbayar. So zero cost marketing. So macam mana saya buat? Yang pertama saya buat TikTok live. Kan. So so TikTok live tu memang bantu. Sebelum ni saya buat Facebook live, tapi Facebook ni dia macam kurang sikit. And then saya start masuk ke arah TikTok. And then saya buat, and then alhamdulillah sekarang ni bila saya live tu dapatlah 100, 200 mata kan. So you all kalau nak rekrut macam live ni banyak tempat. So kita boleh live dekat Facebook, kita boleh live dekat IG, kita boleh live dekat TikTok, YouTube pun boleh live. Tapi yang paling powerful sekarang ni adalah dekat TikTok. So kalau you all kalau nak berjaya dalam bisnes ni, belajar-belajarlah buat TikTok live kan. Tapi mula-mula saya buat tu krik-krik juga sekali live tu orang, 10 orang. Tapi sekarang ni bila kita konsisten buat tu sekali saya live tu boleh 100, 200 kan. Alright. Yang kedua, kenapa saya suka TikTok live ni? Sebab apa? Bila kita buat TikTok live, bila orang tengok live tu, walaupun dia dah keluar, macam contoh kita tengah live, dia tengok kita punya video tu, and then tiba-tiba dia ada nak jawab mesej dekat WhatsApp, dekat Telegram semua. So dia masih boleh mendengar kita punya live. Kalau macam Facebook, kita dengar Facebook, and then tiba-tiba dia pergi buka WhatsApp, dia pergi buka lain, dia dah hilang dah, dia dah tak dengar dah. So kelebihan TikTok ni, walaupun orang tu keluar daripada kita punya live, dia masih lagi boleh mendengar. So macam saya buat pagi-pagi tu, orang tengah nak pergi kerja kan, so dia buka saya punya TikTok live tu, and then dia tutup handphone, dia still boleh dengar. Itu kelebihan dia lah. Drive pun boleh dengar. Live tu masih boleh dengar lah. Lepas habis live tu, saya buat nombor 2. Nombor 2 tu video TikTok live tu kita boleh download, lepas tu kita boleh relive balik. So saya relive dekat saya punya Facebook. So kita guna je lah macam saya guna OBS Studio kan. Itu boleh belajar kat YouTube je. So live dekat TikTok, so kita habis tu saya buat live dalam 1 jam. Lepas tu video tu saya boleh download, lepas tu saya relive balik dekat Facebook. Pakai software je. Lepas tu saya nak jalan sekali lah. And then live tu dia ikut kita lah. Kita nak set dia live sejam ke, 2 jam ke, 6 jam straight kan. So benda tu automation. Alright. Yang ketiga, you kena rajin buat video-video pendek lah. Video-video tu saya buatlah video story saya, video story agent saya. So banyak story. Saya kurang menjual. Macam saya ceritalah buat video kurang seminit kan. Video macam dulu saya berniaga kan, lepas tu saya jatuh, and then saya join SKB, and then saya bangkit balik. Video-video itu, so video-video tu membantulah untuk kita orang inspire. Saya jarang buat video-video promote produk. Saya banyak buat video inspire. Orang tengok dia semangat. Yeah, right. So and then video-video pendek ni sekarang ni kita boleh post dekat banyak tempat lah. Dekat TikTok kan, lepas tu dekat IG, Instagram Reel, dekat sekarang ni Facebook pun dah ada Facebook Reel, lepas tu YouTube. So saya sebuah video-video tu saya akan post lah dekat YouTube Short. And then WhatsApp status pun kita boleh post. And then group Telegram lah, saya macam bila saya buat live, orang berminat ke di WhatsApp nak beli produk semua, dia akan WhatsApp saya. And then saya akan bagi link untuk dia join group Telegram. So dalam group Telegram saya tu ada lebih kurang dalam 1000 lebih lah kan. So video-video saya buat tu saya akan post kat situ. So orang dia kadang-kadang dia mesej kita ni, dia bukannya jadi agent ke apa semua. Kadang-kadang lepas bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dah. Sebab apa saya keep tunjuk showcase kan. Alright. Software apa tu? Ada yang tanya. Software OBS Studio. You pergi dekat YouTube boleh belajar ya. Memang free je kan. Free je, boleh download free je.
Alright, Sekarang lepas tu nak free. apa lagi yang saya buat? Nombor 4 saya showcase lah. Setiap hari saya showcase jualan dan bonus. So macam kita kan SKV kita boleh login kita punya account tu. Kita boleh tengoklah berapa kita punya personal sale, berapa kita punya group sale, berapa kita punya bonus. So benda tu saya seboleh-bolehnya saya post lah setiap hari. Sebab apa? Orang nak join kita sebab apa? Dia nak tengok result. So saya tunjuklah result. Berapa sale saya, berapa saya punya bonus. Kan? So saya hari-hari saya buat. You all pun boleh buat screenshot semua, tapi kena rajin lah guna Canva semua, letaklah muka you semua kan. Alright, kalau you tengok dekat Facebook saya memang mostly hari-hari lah saya post saya punya result. So orang bila dia tengok tu dia kadang-kadang manusia ni dia tengok sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, lama-lama dia tergerak hati lah. So you keep buat je. Alright, lepas tu apa yang nombor 5 lah. Nombor 5 apa yang saya buat adalah saya kongsi kejayaan ejen-ejen SKV. So masa mula-mula saya join tu saya pun langsung tak ada result, saya pun tak ada sale. So apa yang saya buat adalah saya share lah kejayaan-kejayaan leader-leader saya, ejen-ejen yang dah lama. So saya share apa semua. And then orang pun berminat nak beli, nak jadi ejen apa semua. So bila saya dah ada sale saya sendiri, saya start share saya punya result. Lepas tu ejen-ejen saya pun ada yang dah buat duit pun semua, saya start share pula result-result saya punya ejen. Itu je, saya langsung memang tak ada buat ads ke semua, memang zero cost marketing. 5 benda tu lah. Alright. Okay, macam yang tadi, yang TikTok tadi, mungkin ada sahabat kita yang nak tahu Tuan Wahid live masa bila? Oh, ini rahsia besar ni, rahsia besar. TikTok live ni actually bila-bila pun boleh. Cuma saya nampak lah bila saya buat waktu pagi tu dia view tu lebih banyak. Sebab apa? TikTok ni malam memang banyak gila orang live. So bila kita live waktu orang tengah banyak tu dia macam berterabur sikit lah di kita punya audience kan. Saya tengok tu saya buat pagi. So pagi tu tak ramai orang live. Alright. Pagi dalam pukul 7:30 pagi orang baru nak pergi kerja. Saya live lah. Tapi saya live tu saya sambil saya live tu saya morning walk. Saya macam jogging lah, jogging bawa saya punya kamera tu semua saya cerita kan. And then saya live tu saya bukannya cerita pasal produk pun, saya cerita tentang saya. So saya perkenalkan diri saya cerita dulu saya kerja makan gaji, lepas tu saya buat bisnes kereta sewa, lepas tu saya jatuh disebabkan COVID, and then saya masuk jual bisnes, jual produk, lepas tu jatuh lagi, and then saya jual SKV, and then masa TikTok, saya suka TikTok live ni, dia ada function, dia panggil green screen lah. So kita boleh tunjuk, macam Facebook ni kita tak boleh nak tunjuk kan, macam kita punya sale, kita punya result poster lah. Macam TikTok ni dia punya kelebihan dia ada function green screen. So kalau macam saya tengah live tu, saya keluar tapak tangan saya, dia akan keluar poster. Ni saya punya sale, ini saya punya tip, ini saya punya, so dia macam very interactive lah. So that's why saya lebih suka TikTok. Alright, menjawablah soalan tu pagi ya. Kiranya walaupun lebih kepada sharing lah. Kalau lah perhatikan apa yang Tuan Wahid share ni, dekat Facebook sharing result, dekat TikTok sharing pasal live daripada awal sampai akhir. Maksudnya lebih banyak sharing, memang tak menjual langsung, dan memang itu berkesan untuk merekrut ejen, betul kan? Dekat saya punya media sosial memang saya fokus recruitment. Saya tidak fokus menjual produk lah. Tapi masa saya live tu kadang-kadang orang tanya kan. So saya ceritalah sebab kita macam SKV ni dia ada banyak produk. Dia ada produk Nutrel yang untuk detox, dia ada Phytech, dia ada Defend pun semua. So macam saya ni tak adalah kencing manis, nak cerita pasal kencing manis pun kita tak tahu. Tapi kita ceritalah sikit-sikit kan. So kadang-kadang masa saya live tu ada yang saya cakap lah, saya dulu ada masalah berat badan, saya guna Nutrel, alhamdulillah berat badan saya dah okey. So masa-masa tu ada juga orang tanya, macam mana nak beli? So bila orang tanya kita jual je lah. Tapi saya more on recruitment. Alright. So macam ni ada saya satu soalan. Ada satu soalan. Apa nama tuan dalam TikTok? Nama saya sama je, Wahid Abdul Rashid dekat TikTok. Okay, Wahid nak follow juga. Boleh. Tapi follower saya dah banyak. Dulu saya punya follower banyak, 40,000. Lepas tu saya punya account tu kena ban. So saya buat account baru tinggal 9,000 kan. Oh, itu pun banyak lah tu. Okay, kan? next sikit soalan seterusnya. Bolehkah kongsi ni pasal pendapatan Tuan Wahid sekarang?
alamak ni rahsia ni. Tapi tak apalah, sebagai bukannya nak menunjuk semua, sebagai Betul. inspirasi dekat you all lah. Betul. Saya pun sebenarnya tak percayalah dengan pendapatan ni. Masa saya mula-mula join tu, saya mungkin rezeki saya daftar pada 15 Februari 2021, and then lepas 3 hari saya daftar tu, alhamdulillah saya direzekikan berjumpa sendiri dengan founder SKV, Puan Katika dengan Dr. Said. And then jumpa tu bukannya jumpa ramai-ramai tu. So, saya one on one coaching. Coaching tu bukannya sejam 2 jam. Saya coaching 6 jam dengan founder dia. 6 jam. So saya pergi office dia, and then Puan Katika dia cerita sejarah SKV, dia cerita tentang business model dia, dia cerita tentang produk sampailah saya faham. And then masa tu dia cakap, Wahi, I nak you punya sale setahun 10 juta. Saya punya terkebik-kebik, boleh ke? So bulan pertama saya punya sale dalam 11,000 macam tu lah. Ada ke nak tahu saya punya berapa sale sekarang ni? Cuba komen sikit kan. Kalau tak ada, saya tak nak share lah. Bulan pertama 11,000. Bulan pertama 11,000. Okay, ni perjalanan lah, perjalanan. Macam tak ada komen pun, ada ke nak tahu ni? Setakat ni tak ada lagi komen ni. Ni apa tadi? Adalah. Kalau tak ada komen, kita tak payah share lah. Kan? Komen. Apa nak tahu ni? Alright. So bulan pertama, alhamdulillah saya dapat buat sale dalam 11,000. Tapi masa tu, saya jual kopi je. Defense semua tak ada lagi. Kan? Okay. Saya jual kopi. Alright. Lepas tu bulan kedua, bulan Februari, bulan Mac, dapatlah sale dalam 13,000. Kan? 13,000. Lepas tu bulan ketiga turun sikit. Masa tu bulan April, dalam 10,000. Sebab apa? Masa tu bulan puasa. Saya punya kekuatan adalah live. Pagi saya tak larat nak live. Sebab apa? Kalau saya live saya dahaga, sekarang nak minum pula bulan puasa kan. Lepas tu malam nak live, kita dah buka puasa dengan tarawih apa semua. So saya bulan puasa tu langsung saya tak live lah. So masa tu saya drop sikit lah, tapi maintain lah 10,000 macam tu kan. And then bulan keempat, bulan 5 lah. So lepas puasa raya, saya start live balik lah. So masa tu naik sale dalam 14,000. So 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000 je. 14,000. Lepas tu saya punya bonus saya tengok tak sampai 3,000 pun. Tapi masa tu saya cakap dekat founder SKV, Puan Katika, Puan, kalau saya dapat 2,000 pun saya dah syukur. Sebab apa? Bisnes saya memang dah jahanam dah. Memang langsung tak ada income. So saya nak duit 2,000 tu just untuk beli makanan untuk anak-anak saya je. Memang kita dah tak ada income dah. So 4 bulan pertama tu saya punya sale paling tinggi 14,000. Saya punya bonus tak sampai 3,000 pun. So cukup lah duit tu untuk beli barang-barang makan semua kan. Lepas tu masuk bulan kelima lah. Bulan kelima, so saya pun dah gabah. Puan Katika cakap, Wahi aku nak kau diamond 150,000. Aku 4 bulan ni paling tinggi pun 14,000. Macam mana nak pergi diamond? Lepas tu bulan kelima tu alhamdulillah naiklah jadi 30,000 kan. Tak sampai diamond lagi lah. Lepas tu kita pun pulun-pulun buat je, saya buat je. Orang beli ke orang tak beli ke buat je. Bulan ke-6 naik jadi 50,000 kan. 50,000. Lepas tu bulan ke-7 masa tu bulan 8 kot. Bulan 8 kes COVID makin teruk, ramai orang meninggal. Masa tu lah arwah Siti Sarah meninggal apa semua. So tiba-tiba produk defense tu dilancarkan pada April 2021. So masa mula-mula tu orang pun buat tak peduli je. Tapi bila orang makan defense tu, so dia orang start bagi feedback. Defense ni aku kena COVID, sekarang ni okey. Orang yang ada semput okey pun. So kita start dapat banyak feedback. Masuk bulan 8 tu tiba-tiba permintaan defense tu melompat kan. So saya bulan Ogos tu nak tahu tak berapa saya punya jualan? Saya target 70,000 je bulan Ogos. Nak tahu tak? So saya punya ramai nak tahu ni. Bulan Ogos tu 330,000. Masya-Allah. Terkejut kan. So masa tu saya 70. Target di 70,000. Okey, dah bulan 7 tu 70,000 bulan 7 tu 50,000. Okey, 50,000 terus jam pergi ke 330,000. Masya-Allah. So saya pun tak boleh brain kan. Tapi banyak faktor lah dengan COVID, dengan defense apa semua. And then saya punya team pun dah start gerak kan. So saya keep recruiting je. And then bulan
bulan Ogos, bulan September. Bulan September. Nak tahu tak bulan September berapa saya punya sale? Ini kalau 330,000 ni ada yang teka ni. 330,000 kan. Lepas tu bulan September 800,000. Masya Allah. Ogos sebulan je lah, September terus 500. Naik 200,000. Bulan September 800,000. Lepas tu maintain 800,000. Lepas tu dia ada turun naik. Bulan Disember tu dalam 700,000. Bulan Januari 2022 turun sikit 600,000 lebih, tapi tak apa. Bulan September alhamdulillah 2.45 juta. Sekejap. Sekejap. Macam mana Januari? Januari 2022 680,000. 682,000. 682,000 jam ke 2 point? Bulan Februari 2.45 juta. InsyaAllah. Ni macam mana ni? So macam cik magic je. Benda tu pada saya lah dengan izin Allah lah kan. So saya hanya usaha je, and then semua tu datang daripada izin Allah apa semua. Mungkin niat saya lah, sebab masa saya lah tu saya cakap saya nak bantu orang, siapa yang join saya ni kalau boleh saya nak make sure dia buat RM20,000 sebulan. Target dia punya income lah. Setakat sekarang ni saya rasa dalam lebih daripada 10 orang lah yang bawah saya, dia punya income tu, dia punya profit lah lebih daripada RM20,000 sebulan lah. So mungkin benda tu lah memudahkan kita. And then pada bulan ni, bulan Mac, hari ni 31 kan. Alhamdulillah kita target 3 juta je tahun ni, bulan ni. Tapi 3 juta je. Rezeki lebih dapat sekarang ni setakat hari ni lah 4.2 juta. Masya Allah, banyaknya. So itu boleh. Kiranya bermula group sale tu bila sale dah capai 50,000 tu memang dah ada group sale lah, kan? Saya mula-mula tu saya memang dah ada group sale lah masa mula-mula saya join tu. Okay. Bulan pertama saya join, saya dah ada 30 ejen. Tapi ejen saya tidur lah, memang dia daftar, dia tengok dulu kan. Lepas 3 bulan tu baru dia orang gerak. Okay. Jangan risau, kalau you rekrut ejen, kalau ejen you senyap je tak apa. You just keep recruiting and then you just bakar dia. Bakar ni maknanya kita tunjuk lah. Tunjuk kita punya result, kita tunjuk ejen-ejen lah. So dia orang pun bila dah 3 bulan kena bakar tu masing-masing kentung lah kan. So lepas tu semua gerak lah. Jangan risau. Alhamdulillah. Okay, setakat ni lah sepanjang buat SKV, apa kejayaan yang dicapai? Atau mungkin dah beli kereta idaman ke? Boleh share sikit tak? Tu ada yang cakap nak pengsan tu. Ya Allah, hebat sangat ni. Boleh lagi ke share? Kan ada yang ni pula kan. Dah ni terbakar. Alright. So apa kejayaan? Kejayaan macam okay, yang pertama lah, yang paling penting sekali adalah kesihatan lah. Kesihatan. So saya sekarang ni kesihatan, dari segi kesihatan memang okey. Dulu saya selalu demam. 3 bulan saya akan demam, saya akan batuk, saya akan macam-macam lah kan. Sebab apa? Kita tidak ada suplemen. Makan benda-benda yang tak sihat dengan berat badan semua. So kesihatan. Saya dari segi saya sendiri, isteri saya sebelum ni 2019 dia kena stroke. Umur 40 lebih dah kena stroke. Stroke tu bukannya sebab kencing manis. Stroke tu sebab apa? Dia memang ada masalah HB low. Perempuan mungkin adalah tak cukup darah. So dia kena stroke, and then kita gunakan produk SKV, especially Phytech kan, Defend. So dia punya dulu lah dia pagi-pagi dia akan lemah, muka pucat, memang doktor sangat risau lah. 3 bulan sekali dia kena pergi hospital, kena cucuk, kena masuk darah. Darah dia tak cukup. Sekali kalau pergi hospital biasa, doktor bagi ubat pil lah. Bila dia makan ubat tu dia kata dia susah, dia sembelit, dia susah nak membuang. Kalau pergi hospital swasta memang kena masuk darah. Sekali pergi 7,000 kena bayar masuk darah. So kita tak jumpa solution lah. So bila kita join SKV, rupa-rupanya senang je kan. HB low tu minum Phytech je. Minum Phytech alhamdulillah dia ceria, dia sihat, dia ada tenaga. Lepas tu macam dulu dia senggugut kan. Sekarang ni dia guna produk SKV reverse, sekarang ni dah tak ada segugut kan. So kesihatan okey. And then isteri saya ni ada asma kan. Asma pun dia dulu dia pakai inhaler.
Okey. Memang bulan sekali memang kena pergi klinik pakai nap. Sekarang ni saya tanya dia inhaler dia pun dia dah tak ingat kat mana dah. Dia dah Alhamdulillah. tak pakai dah, alhamdulillah. Sebab apa defend tu. And then anak-anak saya dulu memang selalu demam kan. Sekarang ni kita bagi defend tu semua. Memang sejak PKP, sejak saya join SKB, anak saya langsung tak pernah demam. So dari segi kesihatan tu alhamdulillah kita improve. Itu yang paling mahal lah. Lepas tu dari segi kewangan tu alhamdulillah dulu kita struggle. Actually masa saya buat bisnes kereta sewa sebenarnya kita pun dah struggle. Sebab apa dengan sale pun paling tinggi 400,000, 500,000 kan. Lepas tu staff ramai nak bayar tu, lalas kita nak ambil gaji pun tak nampak duit. Tapi bila saya join SKB ni, saya buat bisnes ni 2 orang je, tak ada pekerja pun. Pekerja saya semua dah berhenti. So bulan ni 4.2 juta. Kan 4.2 juta, alhamdulillah lah kita punya bonus pun alhamdulillah lah, alhamdulillah. Itu memang seronok lah kan. And then kita ada banyak masa sebab apa bisnes SKB ni 100% online. Kita boleh berada di mana saja. Macam baru ni saya baru balik je ni. Saya pergi daripada Selangor ni, saya duduk dekat Penang, duduk tepi pantai apa semua kan. Lepas tu saya pergi Langkawi kan. Lepas tu balik kat Low Star kan. Lepas tu duduk dekat Sunway Pyramid apa semua. So kita boleh travel tapi bisnes tu running. Memang best gila bisnes ni kan. Ada masa. And then yang paling saya sukalah untuk bulan ni, saya kira tadi setakat kita sudah menghasilkan 14 orang diamond. Diamond ni maknanya diorang ni dia punya jualan tu lebih daripada 150,000. Okay. Tu memang confirm lah. Ada saya punya agent, saya punya anak ni, bukan anak lah, cucu saya, dia punya bonus tu lebih 100,000 sebulan. Bukan sale tau, bonus. Jadi kalau anak dah 100,000 lebih, jadi bapaknya berapa? Dia macam SKB ni dia bagus. Kadang-kadang anak kita tu dia boleh lebih tinggi daripada kita. Siapa yang kuat usaha, dia lagi banyak lah. Macam Adil saya, kan? dia lagi. Macam anak cucu saya, dia tunjuk dia punya bonus kan. 100,000. Kata banyak kan. So benda tu yang kita suka sebab kita membantu. And then ada lagi lah yang ada yang dapat income 1,000 bersih, 2,000, 3,000, 5,000 semua. So benda tu yang kita suka. Sekarang ni saya punya agent bawah saya lebih kurang direct bawah saya ada 800 orang lah. 800 orang. Dan agent saya ni pun dia orang pun ada agent. Total saya punya team sekarang ni ada dalam 14,000 lebih lah. 14,000 lebih. InsyaAllah banyaknya. Kan? Sekarang 2-3 orang dah ni tanya ni. Tuan Wahid nak tahu bonus ni macam mana ni? Boleh share ke ni? Bonus? Bonus. Boleh ke Bi nak share? Bonus lah, doakan bonus saya pada bulan ni 90,000. Masya Allah. Sikit lagi nak 90,000. So doakan hari ni hari last, esok dia akan kira, doakan dapat 90,000. Tinggal berapa ratus ringgit je lagi untuk 90,000. Lebih kurang macam tu lah. InsyaAllah, amin. Amin. Ada yang tanya, SKB ni bisnes MLM ke sebenarnya? Okay, banyak orang dia salah faham. Saya pun bila orang tu tanya apa benda MLM. So bila kita pergi dekat laman web Kementerian KPDNHCP lah, Kementerian Perdagangan Haiwan Pengguna kan. So rupanya MLM ni mana-mana bisnes bila dia melantik pengedar dan pengedar tu boleh merekrut ejen, bisnes tu adalah MLM. So kalau you gunakan sistem stokis ejen pun, bila stokis tu boleh rekrut ejen boleh rekrut dropship, itu MLM. Cuma nak tahu that company ada lesen atau tidak. So kalau you nak jual mana-mana company, make sure company tu ada lesen. So macam SKB tu you jangan risau, dia memang menggunakan sistem MLM dan ada lesen. You boleh pergi dekat laman web KPDNHCP, boleh type SKB, memang ada lesen. Yang problem saya masa dulu, saya jual produk orang, company tu memang MLM tapi tidak ada lesen. So dia jadi berlaku penganiayaan. Kita beli barang banyak-banyak, lepas tu company HQ tak bagi training, tak bagi bahan marketing, tak support apa semua lah. Produk tak boleh jual. Kita yang naya lah. So kalau that kind of business pergi apply MLM memang tak boleh lah. Sebab apa, memang ananya agent lah.
And then banyaklah saya punya anak-anak team lah. Dulu dia jadi stocker agent semua, beli barang banyak-banyak, lepas tu tak boleh jual. Lepas tu nak return balik tak boleh. Tak boleh. Dah kedai produk tu kan. So macam SKB ni dia tak ada risiko. You bayar RM60, lepas tu you dapat produk, you dapat training semua, and then you tak payah pegang stok. You just promote, ada orang nak beli, you submit order dekat sistem, HQ yang akan hantar. So memang this business memang ada lesen, produk dia semua ada KKM, ada JAKIM. And then SKV ni dia punya produk ni dijual dekat satu Malaysia, Singapura, dan sebenarnya dah dijual dekat Indonesia, cuma belum buka agent untuk Indonesia. So kalau company ni boleh jual dekat Singapura dengan Indonesia, maknanya produk ni tak ada isu lah. So jangan risau. Alright? Okay. Kiranya tadi kejayaan tadi kesihatan lah kan. Lepas tu alhamdulillah setakat ni bonus sangat-sangat tinggi dah. Okay, kita doakan 90,000. Betul Saya nak kejar saya punya leader tu. Macam leader saya paling tinggi Kak Nini lah kan. Kak Nini 20 juta apa semua. So dia punya bonus tu. So kalau sebenarnya dalam SKV ni dia siapa yang kuat, siapa yang usaha, kadang-kadang kita boleh beat orang atas kita. Dia bukannya mengkayakan orang atas. Macam saya, anak saya, dia punya bonus tu lagi tinggi daripada saya. Sebab apa dia memang buat coaching, buat one-on-one, memang rajin. So siapa rajin dia dapat lah. Dia bukannya orang atas duduk kain kaki, tak buat apa-apa, dia dapat duit. Tak. Sebab biasalah ada orang kita yang dia ura-ura cakap, oh tak payahlah buat SKV mengkayakan orang atas je. Benda tu salah sebenarnya kan. Salah kalau you duduk atas, you tak buat apa, you pun tak dapat apa-apa. Kan? Betul, tak dapat. Siapa orang buat bawah dia? Ni, macam saya punya cucu tu, ni saya, lepas tu anak saya, cucu, yang bonus yang tinggi tu cucu. Anak saya ni pun, dia punya bonus pun dalam, dia kata hari tu dia 70,000 je. So, bapak dia bonus lagi sikit pada anak. So, dia tak ada isu mengkayakan orang atas. So, siapa rajin, dia buat, dia dapat. Kan? Okey, alhamdulillah. Kiranya untuk yang ketujuh ni nak tanyalah apa nasihat Tuan Wahid untuk ejen yang baru join. Maksudnya dia masih lemah kan, masih rasa tak boleh. Jadi apa nasihat? Alright, yang ni bagus soalan ni, and then saya ada buat 7 point lah, 7 benda. Ada tak nak tahu 7 benda kalau you sebagai ejen baru join, apa benda yang you nak kena buat? Cuba komen sikit lah nak tahu kan. Kalau tak saya tak share lah kan. Kita ada masa lagi ke? Ada. Kita bagi sampai pukul 10 untuk Tuan Wahid malam ni. 10, alright. Macam tak ada yang nak tahu je kan. Kalau ada saya share lah. Ada nak tahu tak ni? Nak ada. Baru seorang. Faizan Noor kan, baru seorang ni kan. Mana lagi? Ada. Amira, Kedah, Niza Ali dan nak semua nak mana pun nak. Ada lagi nak tahu. Ada 7 benda. Niza Ali. Niza Ali ni. Alright, Mamala Tani. Alright. Familiar tu nama tu. Benda pertama lah yang saya tengok banyak yang baru join dia buat kesilapan ni. So, yang pertama adalah you mesti peruntukkan masa untuk faham sistem SKV. So banyak orang bila dia daftar jadi ejen, dia mengelupur nak promote semua. Dia sistem tak faham, macam mana nak order dia tak tahu, macam mana nak recruit ejen dia tak tahu kan. So dia terus nak pergi promote kan. So you kena spend masa, labur sedikit masa untuk faham macam mana nak bahan-bahan marketing nak ambil kat mana kan. Ini daftar-daftar tak tengok link, tak baca betul-betul kan. Lepas tu tanya leader kan, mana ni. So benda tu dah disediakan. So dia tidak spend, dia tidak susun benda tu. Lepas tu kena faham lah macam mana nak register agent kan. Ada yang nak login account pun tak reti, password terlupa kan, password tak ingat, banyak benda kan. So dia tidak susun benda tu. So you kena belajar menyusun. And then macam mana nak beli produk, try lah beli produk. Lepas tu dah daftar agent, tanya pula leader kan, macam mana nak order apa semua. Dia sendiri tak cuba kan, tak login pun dia punya account kan. So you kena spend masa. Macam kita orang pun masa mula-mula join tu, kita beli semua produk, kita test, kita try daftarkan, buat fahamkan sistem. Kalau tak faham sangat barulah kita tanya leader. Tapi mostly benda tu semua dah ada, SKV dah bagi video kan. Kalau tak tengok tu masih lagi tak faham, maknanya you tak tengok lah kan. Lepas tu kena tengok lah ilmu produk. Macam saya masuk tu, kebetulan masa tu bulan puasa, bulan April, memang saya tak larat nak live. So tapi saya bukannya duduk saja, saya
sepanjang bulan puasa tu saya tengok video Dr. Syed berulang-ulang kali sampai tertidur-tidur. Sebab apa? Kita nak jual produk, kita kenalah faham produk. So tengok produk Nutrel, tengok produk Phytech, tengok produk Radiant, tengok pasal kopi, tengok bukannya sekali, 2 kali sampai tertidur-tidur. So bila kita faham tentang produk, barulah kita boleh jual. Banyak dekat luar sana dia jadi ejen, dia tak nak tengok. Kan? Lepas tu macam mana you nak jual kalau you sendiri tak faham produk? Kan? Tu yang pertama lah. Itu yang kedua, mestilah guna dan suka produk. Kita nak jual produk, kita nak jadi ejen. Saya tengoklah ejen-ejen, leader-leader yang berjaya ni, dia orang memang guna produk dan dia memang product lover. So kalau you sendiri tak guna produk, you sendiri tak suka produk, macam mana you nak jual? Betul. Dia dah betul in love dengan produk tu sendirilah. Betul. Okay. So kat sini macam mana? Siapa yang dah cuba produk SKB? Best ke best? So saya macam saya memang dulu ada masalah berat badan, saya guna Nutrel apa semua, minum kopi memang alhamdulillah memang best lah, memang sedap kan. Alright. Nombor 3. Nombor tiga, semak you punya akaun media sosial. So saya dekat media sosial saya memang saya gunakan personal branding. Saya tak ada buat Wahyi SKB ke apa tak. Saya memang dekat semua media sosial saya personal. Saya ada personal, saya ada Facebook page saya sini semua guna nama saya. TikTok semua, IG semua saya guna nama saya. So tak masukkan nama SKB. Sebab apa kalau saya buat Wahyi SKB, kalau ada orang lain pun nama Wahyi dia buat Wahyi SKB, dah jadi dua kan. Dah jadi dua. So macam saya nama saya unik, Wahyi Abdul Rashid. Memang jaranglah jumpa nama sama. Kan kalau macam Faizal kan, Faizal SKB. Ada lagi Faizal. Kalau orang nama orang tu Faizal, dia pun buat Faizal SKB, dah confused. So kalau boleh you kuatkan you punya personal branding. Alright. Kuatkan personal branding. Macam saya pun, saya kalau dia letak kan contohnya Ali SKB kan. So profile tu adalah profile menjual. So orang tak nak follow orang yang menjual. Orang nak follow personal. Alright. Betul. So dekat media sosial ni kita ada banyak. So macam saya gunalah apa saja yang ada kan. So Facebook kan, Facebook, Instagram, WhatsApp tu sebenarnya adalah WhatsApp adalah media sosial. Telegram, and then TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube kan. So you tengok you punya media sosial, apa yang you kena buat adalah make sure media sosial itu guna nama betul. Kadang-kadang you sendiri dekat WhatsApp sendiri pun saya kadang-kadang orang WhatsApp saya kan, WhatsApp saya nama WhatsApp dia tu memang tak apa-apa kan. Kadang-kadang bakal jenazah. Ya Allah, bakal jenazah mesti aku kan. So kalau boleh lah tengok balik kita punya media sosial, tengok balik kita punya profile name tu kalau boleh guna nama betul kan. Lepas tu gambar kalau boleh you letak gambar image corporate. Janganlah letak gambar anak, gambar kalau yang dah kahwin tu dia suka letak gambar dia suami dengan isteri apa semua. So kita nak berniaga sebab orang nak deal dengan you. Kalau you letak gambar anak, aku ni berjual beli dengan budak ke? Kan? Kalau macam you letak gambar suami isteri, aku ni berniaga dengan siapa? Kan? Dengan laki dia ke dengan bini dia? So kalau boleh media sosial you tu you seorang-seorang. Macam saya punya media sosial gambar tu saya letaklah saya pakai suit, pakai tie semua kan. So biar nampak image corporate. Kalau perempuan pun biarlah nampak image corporate kan. Kan. So okay. Apa lagi? And then dekat you punya media sosial tu macam saya lah, saya banyak post tentang saya punya diri saya, video-video saya apa semua kan. Saya travel apa semua. And then sikit-sikit lah tentang bisnes saya. So you janganlah post dekat media sosial you membawanglah kutuk orang sekarang ni tengah viral dengan apa isu profesor marah ni. So you pergi post benda-benda yang negatif, benda tu yang pada saya lah tak bagus lah kan. Kita buka aib orang. So you post tentang diri you post tentang bisnes you. Jangan cerita pasal politik ke, kutuk orang ke, membawang kan. So you kena jaga benda tu. Sebab apa? Orang tengok kita. Dia ni kan membawang, kutuk orang sana kan. Kan aku jadi dia punya customer, dia kutuk aku pula kan. So tak boleh. Alright. And then kalau boleh lah dekat you punya media sosial tu, macam saya letak link WhatsApp. So macam saya buat live apa semua kan. Kadang-kadang memang hari-hari orang WhatsApp.
Orang WhatsApp nak jadi ejen, nak beli produk, nak tanya apa semua. So kalau dia tak jadi ejen pun, at least saya dah dapat lah nombor WhatsApp dia tu. Nanti saya boleh beri marketing balik. Kan? Okey. Okay. Tu nombor 3. Baru nombor 3 ada 4 lagi. Cukup ke? Oh, tak apa. Jalan terus. Cukup ke? Komen lagi. Kalau dah cukup saya berhenti kat sini je. Ni masing-masing dah tulis dah. Tulis tip tadi yang Tuan Wahid share. Alright. Nombor 4. So bila you daftar jadi ejen baru-baru kan. So benda betul yang saya buat adalah saya minta support. Minta sokongan daripada family, daripada kawan-kawan. So macam mana nak minta support tu, benda yang betul saya buat lah. First kali saya join SKV, apa yang saya buat adalah saya post dekat saya punya Facebook lah. Saya tulis lah, Assalamualaikum, bisnes kereta sewa saya jatuh. Sekarang ni saya dah jadi ejen SKV, doakan saya bangkit semula. Saya post dekat Facebook saya. So post tu, saya punya kawan-kawan, dia komen. Dia doakan supaya saya bangkit balik. So saya tak menjual. Saya tak adalah promote beli kopi ke beli apa. Tak, saya minta sokongan je. Tapi sebenarnya itulah marketing yang very powerful. Sebab apa? Dalam kepala otak kita punya follower ni, kita punya family, dia bisnes dia dah jatuh. Lepas tu dia dah jadi SKV, dia tak suruh pun kita beli kan. Kita tak suruh pun orang beli. Cuma minta doa. Tapi dalam kepala otak dia tu dia dah tahu. Okay, minta support. So support ni you boleh post dekat you punya Facebook, you boleh buat poster cantik-cantik, letak muka you apa semua, you post dekat IG, you boleh buat video, post dekat TikTok, post. Dan minta support ni bukannya minta sekali je. Macam saya tiap-tiap minggu saya buat. Tiap-tiap minggu. So doakan saya bangkit semula, doakan saya boleh bantu orang lain lagi. So benda-benda tu. So kita nak orang komen, kita nak engage. So bila dia komen tu, bila kita post dia akan nampak. Minta sokongan. WhatsApp pun you boleh blast dekat WhatsApp, you boleh post dekat WhatsApp status, minta sokongan. Sebab apa? Orang kita ni, orang Melayu kita ni, dia kalau you masuk jadi ejen, you pergi promote apa semua, memang dia akan block you. Memang dia tak akan support. Ini nak menjual kan. Tapi kalau you post, you message dia orang, you tak jual, tapi you minta dia doakan you. InsyaAllah dia akan doakan. Kan? So orang kita ni dia macam tu. Dia macam tu. Kalau kita terus tembak dia, suruh beli produk, memang dia akan block. Tapi kalau kita just minta, kita merendah diri, kita minta dia support, kita doakan, insyaAllah dia akan support. Dia beli ke tak beli tu nombor 2. Tapi insyaAllah lah. Macam saya, kawan-kawan saya kan, saya tiba-tiba dia mesej kan, Wahid aku nak belilah defend aku tak pernah nampak pun kau komen aku punya post kan. Tak ada, aku nampak tapi aku saja tak komen. So dia secara automatik dia mesej kita untuk beli. Kan. So saya tak jual pun kat dia. So nampak tak? Tapi kalau saya duk hari-hari duk post, belilah, memang dia tak akan beli lah. Dia lari lah. So minta support. Okay. Nombor 5, apa yang you kena buat adalah you jual result. So jual result ni ada 2 lah. Kalau you nak jual produk, you tunjuk testimonial customer. Macam SKB berlambak lah. Beribu-ribu testimonial customer sampai you boleh muntah. Terlalu banyak. So you post lah video ke post kan. Itu kalau you nak jual produk. So tak payah nak cerita pasal apa. Defend ni mengandungi, tak ada. Sebab apa, kalau you cerita terlalu banyak fakta, orang akan berfikir. Tapi kalau you, defend ni, orang ni makan. Dulu ada asma. Alhamdulillah, lega kan. Orang ni dulu selalu sakit, lega. Dulu dia ada eczema, gatal-gatal apa semua, lega. Dulu orang ni kencing manis, kaki nak kena potong. Tunjuk video, lega. You tunjuk bukti je. Itu untuk jual produk. Kalau you nak record agent, you tunjuk testimonial agent yang dah berjaya. So macam dia lambat dia punya success story kan. So kita sekarang ni pun ada lebih kurang 150 diamond orang yang dah sale dia 150,000. So maknanya you ada 150 story yang you boleh share. You boleh buat dalam bentuk poster, buat bentuk video apa semua. Buatlah. Nak gunakan konten-konten daripada HQ pun boleh. Macam saya, kadang-kadang saya ambil juga konten daripada HQ. Kadang-kadang saya buat sendiri. So you cerita tentang diri you cerita tentang agent-agent, leader-leader you cerita tentang kalau you dah ada agent, you cerita tentang agent you yang dah berjaya. So benda tu akan
menarik orang untuk join you. Lagi Kan? meyakinkan kan. Yeah, so jual result, jangan jual produk. Kan? Okey. So saya memang jual result je. Okay. Lepas tu nombor 6. Nombor 6 konsisten buat langkah 5 lah. Maknanya showcase result tu macam saya paling sikit lah, setiap hari mesti ada konten. Sama ada saya post, paling sikit, saya sibuk sangat, saya post saya punya sale. Saya buat poster elok-elok pakai Canva, saya post. Saya post dekat Facebook, saya post dekat IG, saya post dekat Twitter, saya post dekat WhatsApp status, semua mana yang saya boleh post, saya post je. Alright. So benda tu you kena buat konsisten every day, non-stop, at least 3 bulan. Sebab apa? Apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Banyak orang dia baru join. Saya dah post berapa kali kau post? 3 kali. Tak ada orang beli. So dia give up. Sebab apa? You buat benda ni every day, orang beli ke tak beli ke, lantak pi, janji you buat 3 bulan. InsyaAllah lepas 3 bulan baru ni nampak hasil. Kan? Alright, last kali apa yang you kena buat adalah make sure you dapatkan feedback, dapatkan maklum balas. Kalau you dah jual produk, tanya customer you, macam mana produk ni? Kopi okey ke? Design okey ke? So 99% memang customer akan cakap bagus kan. So gunakan feedback tu untuk remarketing. So kalau dia hanya customer, dapatkan feedback dia, screenshot ke, minta dia buat video ke, and then gunakan benda tu untuk remarketing. Sebab apa? Kalau kita cakap produk tu bagus, orang mungkin tak percaya. Tapi kalau kita ada customer yang cakap produk tu bagus, orang lebih percaya. Proven lah. Kalau macam you ada agent, you tanya agent, macam mana you join SKB? Boleh buat duit tak? Boleh lah, bulan ni aku punya income 5,000, 10,000 kan. Screenshot ke, you buat poster cantik-cantik, you buat, you tunjuk dekat you punya media sosial. So kalau you cakap bisnes ni bagus, orang tak percaya. Tapi kalau you ada agent you sendiri yang cakap dia dapat hasil, orang tak akan query lah. So benda tu je yang you buat. Boleh buat ke? So benda tu saya langsung tak ada spend ads ke semua. Dah alhamdulillah lah, sale pun lebih 4 juta lah. Alhamdulillah. Kat sini ada yang cakap maksudnya yang kita buat tu janganlah sampai lepas 3 bulan tak buat. Maksudnya stay buat lagi. Kena buat. Saya hari-hari buat lah. Dah setahun lebih lah saya hari-hari. Paling sikit kalau sibuk macam mana pun saya akan post satu ni kan. Tapi sekarang ni saya macam live TikTok ni sebenarnya saya dah 6 hari saya dah buat. Tapi sale tu masih ada. Bertambah. Saya dah buat benda tu lama. So sekarang ni saya relax semua. And then ni nak masuk bulan puasa. So saya, sebenarnya bulan puasa ni bukannya saya relax lah. Saya susun balik. Saya susun balik, strategis balik apa yang saya nak buat lepas raya. Kan? Penambahbaikan kiranya. Penambahbaikan macam mana saya nak improve kan. So macam tu lah. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rasa macam sangat-sangat terisi dengan poin yang siap bagi 7 poin untuk yang nasihat tadi. Bagi Ilah itu sangat mahal lah. Bukan mudah nak dapat ilmu macam tu. Sebab kita dah belajar daripada leader yang dah lalui dah semua tu. Jadi dia dah siap dah bagi nasihat. Cukup dah bagi Ilah. Sangat-sangat mantap dah nasihat tu. Okey. Rasanya sekian sahaja sesi dengan Tuan Wahid. Terima kasih banyak sebab sudi share bagi Ilah perkongsian yang tidak kedekut. Dah cerita daripada awal sampai akhir perjalanan, dah siap cerita berapa bonus, sudi share semua. Bagi Ilah terima kasih banyak sangat. Sama-sama. Okey, harap kita boleh lagi akan ada mungkin next session lagi. Tak cukup lagi rasa untuk malam ni, tapi untuk malam ni setakat itu saja sebab kami akan untuk sesi cabutan bertuah. Okay, terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.